السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya pada pagi yang penuh berkat ini kita dapat mengadakan kuliah subuh mingguan yang telah kita susun. Seperti mana yang kita semua maklum, kita berada di dalam bulan Rabiul Awal yang dia ada hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai menyahut kempen yang telah dilancarkan semalam oleh Jabatan Mufti yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, iaitu bulan Zikra Ar-Rasul. Jadi pada bulan ini kita cuba untuk memperbanyakkan membaca dan mendengar kisah-kisah sirah yang berhubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal yang kita sebut ataupun kita kenali sebagai bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tak boleh untuk lupa dan nafikan, tak boleh tinggalkan bulan ini juga bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi Rabiul Awal ialah bulan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bulan ini juga bulan diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi wafat seperti yang kita boleh baca di dalam buku-buku sirah, tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Isnin, sama dengan hari di mana baginda dilahirkan. Apabila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda berpuasa pada hari Isnin? Baginda menjawab, kerana hari itu amalan diangkat. Kenapa baginda berpuasa pada hari Isnin? Nabi jawab, kerana hari Isnin merupakan hari di mana amalan diangkat kepada Allah, yakni secara mingguan, weekly. Dia ada harian. Amalan ni dia ada harian, diangkat setiap hari, iaitu pada waktu asar. Ada yang diangkat secara mingguan, seminggu sekali atau 2 kali, iaitu pada hari Isnin. Ada juga yang diangkat secara tahunan, yearly, setahun sekali, iaitu pada bulan bila amalan diangkat? Bulan mana tuan-tuan? Sya'ban.
Ada hadis di sana, apabila orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda banyak berpuasa pada bulan Syaban? Lalu dijawab oleh baginda Nabi, kerana pada bulan Syaban itu manusia lalai. Sebab baru habis bulan Rejab dan nak sambut Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi orang duk fokus, orang duk tengok, orang duk tunggu, orang duk excited nak sambut Ramadan. Jadi Syaban ni orang buat tak pandang sangat, orang buat tak kisah sangat. Jadi Nabi kata, amalan ni dia hebat. Pada waktu orang jarang buat, orang tak buat, orang lupa, kita pergi buat. Sebab itu menghidupkan sunnah yang ditinggalkan atau dilupakan oleh orang, pahala dia besar. Atau melakukan suatu amalan yang orang payah nak buat. Sebab itu salat subuh ni lebih besar daripada salat zuhur. Sebab subuh ni manusia susah dan payah nak buat berbanding dengan salat zuhur. Jadi Nabi kata bulan Syaban ni, kalau kita tengok orang tak buat amalan, orang ringan. Tapi kata Nabi, waktu orang tak buat, waktu orang ringan tu, waktu orang lalai tu, kita pergi buat, hebat. Maka Nabi puasa bulan Syaban. Dan lagi satu alasan yang diberikan oleh Nabi apa dia? Nabi kata pada bulan ini amalan diangkat. Jadi aku suka sekiranya amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi Nabi puasa hari Isnin tu kerana hari baginda dilahirkan dan hari amalan diangkat kepada Allah. Dan dalam sirah terbukti Nabi bukan sahaja dilahirkan pada hari Isnin, tetapi Nabi juga diwafatkan pada hari Isnin, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Jadi sebab itu bulan ni, bulan yang diangkat sebagai bulan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, hubungan dia dengan kita bermula apabila masa dia lahir tu, dia sendiri tak tahu kata dia tu Nabi. Masa dia dilahirkan dan dia besar, dia sendiri tak tahu kata dia Nabi lah. Macam mana kita tahu kata dia tak tahu? Dia terkejut ketika Jibril datang bertemu dengan dia buat kali pertama. Sebab itu cerita-cerita, riwayat-riwayat ketika dia dilahirkan, kononnya Aminah mengandung, tak rasa macam mengandung, rasa ringan. Rasa ringan. Riwayat-riwayat ini tak kuat. Lahir dalam keadaan bersujud, lahir dalam keadaan berkhatan, terpadamnya api yang disembah oleh Majusi. Ini riwayat-riwayat yang terkejut ketika Nabi lahir. Dalam sebahagian buku dia kata unta bercakap Arab ketika Nabi lahir. Riwayat-riwayat ni tak sahih. Okey, baik. Macam mana kita tahu kata Nabi tak tahu? Ketika Jibril pergi jumpa Nabi, Nabi tak kenal Jibril. Sehinggalah Waraqah bin Naufal yang dibawa oleh Khadijah, dia bagi tahu kata tu Jibril. Jadi Nabi tak tahu. Hubungan kita dengan Nabi, artinya kita ikut Nabi, ikatan kita dengan Nabi apabila baginda dilantik menjadi Rasul. Apabila agama turun, wahyu turun, itu mengikat kita dengan Nabi. Perbuatan-perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dia akan jadi agama. Tapi sebelum tu,
Saya bagi contoh mudah ya. Sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, dia pakai apa? Dia pakai apa? Dia pakai jubah lah. Takkan dia pakai kain pelikat dengan baju Melayu. Dia pakai jubah. Sebelum dia jadi Nabi, dia pakai jubah. Selepas dia jadi Nabi, dia pakai jubah. Itu tak ada kaitan dengan agama. Karena sebelum dia jadi Nabi itu pun pakaian dia, selepas dia jadi Nabi itu pun pakaian dia. Itu ialah pakaian Arab. Nak bagi contoh, maknanya hubungan kita bermula apabila Nabi itu dilantik menjadi Rasul, maka kita ada kaitan dengan dia kerana dia Rasul. Baik. Nabi SAW dengan kita ni, kata Ibnu Hajar, hubungan kita dengan Nabi ni, okey, kalau kita dengan mak kita, dengan bapa kita, hubungan apa? Hubungan tabi'i. Artinya, hubungan kita dengan mak kita ni, hubungan darah daging. Hubungan kekeluargaan. Kita sayang kat pak kita, mak kita, anak kita, keluarga kita, itu hubungan kekeluargaan. Ibnu Hajar kata, tapi bila kita tengok kita dengan Nabi, tak ada kaitan dari sudut kekeluargaan. Kita bukan keluarga Nabi. Kita bukan adik-beradik Nabi. Tapi kata Ibnu Hajar, hubungan kita dengan Nabi ni hubungan dini. Hubungan agama. Macam mana kita boleh pergi bertemu dengan Nabi atau kita berkait dengan Nabi? Apa kaitan kita dengan Nabi? Kaitan agama. Sebab dia Rasul. Dia yang bawa agama. Agama turun dekat dia. Dan kita memilih agama itu. Maka kita dengan Nabi diikat pada apa? Agama. Besar tak? Ada benda yang lebih besar pada agama? Mana ada? Jadi sebab itu hubungan kita dengan Nabi ni disebut hubbud dini. Cinta kerana agama. Sayang kita, hubungan kaitan kita dengan Nabi itu kaitan agama. Pasal itu kita ikut Nabi tu, satu orang dia ikut, pasal apa hang ikut dia? Dia pak aku. Pasal apa hang tiru dia? Pasal dia pak aku. Adanya ada sebab. Tapi pasal apa kita ikut Nabi? Kan dia keluarga kita. Pasal apa kita tiru Nabi? Kerana agama suruh. Nampak? Jadi sebab itu kita kena bagi jelas. Baik, hadirin mukminin. Apabila wahyu turun pada Nabi SAW, Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi tak tahu. Kalau Nabi tahu, macam saya kata tadi, bila Jibril main, tentulah Nabi SAW kena. Mungkin dia habaq, awak lambat sangat main. Duk tunggu lama. Tapi dia tak tahu. Bila dia main, dia terkejut. Dia takut. Kerana itu sifat manusia. Bila dia tengok satu benda yang dia tak pernah nampak, dia jumpa satu benda yang dia tak pernah jumpa, dia akan takut. Baik. Maka bermulalah Nabi SAW apabila menerima wahyu yang pertama, dilantik menjadi Rasul. Hadirin mukminin. Apabila kita sebut zikra ar-Rasul, mengingati Nabi SAW, antara benda yang patut kita, tajuk kita pagi ni kita nak sebut tentang zikra ar-Rasul, ingat Nabi SAW. Sebab itu antara satu benda, Nabi ni dia lahir macam manusia lain lahir. Ada satu benda menarik yang kita boleh kongsi, poin yang disebut oleh hadis yang disebut oleh Datuk Mufti yang mungkin sebahagian tuan-tuan dengar dalam pembentangan semalam. Nabi ni kehidupan dia, kehidupan manusia. Insan. Dia makan, dia minum, dia berkahwin, dia berkeluarga, dia sakit, ada ketika dia mengantuk, marah, menangis. Semua hak manusia buat tu, dia buat. Qul innama ana bashar.
Quran kata, katakanlah wahai Muhammad, innama ana bashar. Aku adalah manusia. Mithlukum, seperti kamu. Yuha ilai, diwahyukan kepada aku. Yang membezakan aku dengan hampa, aku dapat wahyu, hampa tak dapat wahyu. Jadi yang Nabi nak suruh ikut tu apa dia? Wahyu yang dia dapat tu lah. Pasal tu kita kata ikut Nabi tu ikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Quran kata wa ma yantiqu, dan tidaklah dia Muhammad itu bercakap. Apa sahaja yang nak Muhammad buat berurusan dengan agama, dia bukan bercakap anil hawa, berdasarkan hawa nafsu dia, pendapat dia, fikiran yang berkaitan dengan agama lah. Kalau berkaitan dengan dunia ni, pendapat dia. Yang kita sebut ni agama, yang berkaitan dengan syariat ni, Nabi tak cakap melainkan wahyun yuha, wahyu. Sebab itu kita tengok ada dalam sejarah, dalam sirah, sahabat tanya Nabi. Bila Nabi buat keputusan dalam peperangan, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah ini wahyu ataupun ini ialah pendapat peribadi engkau? Nabi kata, yang ni pendapat aku. Kalau pendapat engkau, kami nak bagi pendapat lain. Tapi kalau wahyu, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita ikut. Pasal tak boleh bantah. Wahyu tak boleh bantah. Wahyu tak boleh tolak. Tapi kalau pendapat Nabi, pandangan Nabi, kita boleh tolak. Macam dalam urusan dunia tadilah, mereka bagi cadangan, kalau kita nak duduk perang tani tak apa sesuai, kita duduk perang tanu. Tuan-tuan boleh faham? Baik, saya buat contoh lagi. Pasal manusia ni, apabila dia berhubungan dengan Nabi, dia akan ada 3 kelompok. Satu, yang ekstrim angkat Nabi sampai mendewakan Nabi atau mentuhankan Nabi. Yang ni ada. Dia ada 3 kelompok. Dalam manusia ni, bila dia berhubungan dengan Nabi, dia berurusan dengan Nabi, dia akan ada 3 jenis. Satu yang hulu, yang ekstrim, angkat Nabi sampai jadi Tuhan. Tu yang ada ajaran mari sihak tu. Bisa dengar ajaran sihak? Sihak. Ada satu lelaki Melayu bawa ajaran Allah Muhammad Allah. Ajaran kufur. Allah itu ialah Muhammad, Muhammad itu ialah Allah. Jadi Nabi ni diangkat menjadi Tuhan. Sakit, minta kat Nabi. Nak minta apa-apa, minta dekat Nabi. Minta dekat Nabi, seru Nabi. Sedangkan dari dalam Al-Quran kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah, yakni Allah. Dan hanya engkau yang kami minta. Perkara ni kita kena jelas ni. Tajuk ni kena jelas. Pasal tu ada satu orang golongan Ansar, wanita Ansar. Dia menyanyi. Kan? Di sisi kami ada Nabi yang mengetahui perkara yang sekarang dan perkara yang akan datang. Mereka menyanyi, mereka kata kami ada Nabi. Di sisi kami ni ada Nabi. Nabi ni dia tahu benda hak dulu, dia tahu benda hak lah, dan dia tahu benda yang nak jadi ke depan. Nabi kata, salah. Tak betul tu. Lirik tu tak betul. Kata-kata tu tak betul. Aku tak tahu benda yang ke depan. Yang tu buang, jangan sebut. Nampak? Nabi kat unsur melampau tu. Satu lagi hadis yang masyhur, mai satu orang lelaki dia kata bima syaa Allah wa bima syi'ta.
Lelaki ni mai dekat Nabi, dia kata bima Allah wa bima syi'ta. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki akan berlaku, dan apa yang Tuan kehendaki akan berlaku. Dan Tuan, Allah dan Nabi. Nabi kata apa? Aja'altani lillahi nidda. Nabi kata, hang nak menyemutukan aku dengan Allah? Hang nak samakan aku dengan Allah? Waw ni, wawul atah ni artinya dia samakan Nabi dengan dan. Allah dan Nabi. Maksudnya Allah tu sama dengan Nabi. Kan? Nabi kata, adakah hang nak mengangkat aku menjadi sekutu, setanding dengan Allah? Qul, yang betulnya Nabi ajak dia apa? Qul, katakanlah bima sya'allah wahdah. Katakanlah dengan kehendak Allah sahaja, bukan dengan kehendak aku. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, Nabi larang sahabat melampau. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Jangan kamu angkat, memuja, memuji aku seperti mana orang Kristian puji siapa dia? Isa. Dia yang duk melampau ni pasal apa? Pasal terlalu ghulu, melebih, ekstrim sayang. Sayang tu boleh, tapi jangan melampau. Orang Kristian bila dia sayang Nabi Isa, dia cinta Nabi Isa, dia tabalkan Nabi Isa anak Tuhan. Orang Yahudi bila dia melampau, dia ghulu. Kalau apa? Kristian Isa, kalau Yahudi dia telah angkat manusia jadi anak Tuhan. Siapa dia tuan? Uzair. Tulis, tak pergi lupa. Wa qalatil yahud, dan telah berkatalah Yahudi, Uzairun ibnullah. Uzair itu anak Allah, anak Tuhan. Pasal apa? Kalau tuan-tuan baca, Uzair ni bukan manusia biasa. Uzair ini antara orang saleh, dan dia antara orang yang hafal Taurat. Orang saleh, orang bagus, orang alim. Depa hulu. Dikatakan Uzair ni lah yang mati 100 tahun hidup balik. Hebat. Maka depa tengok pelik Uzair ni, depa sayang dia, hulu melampau, tabal jadi anak Tuhan. Nabi tak bagi. Yang kedua apa dia? Kelompok mana? Yang kedua, kelompok yang menganggap Nabi ni manusia macam kita terus. Maknanya tak ada beza. Langsung. Terlalu apa? Memperendahkan Nabi. Kan? Nabi ni yang geng hina lah. Geng yang menghina Nabi. Kan? Dan kalau tuan-tuan baca dalam tulisan-tulisan sebahagian manusia, sebahagian pihak, macam-macam orang tuduh Nabi ni. Antaranya Nabi ni pernah dituduh hendak membunuh diri. Dia bawa ayat Quran, kemudian dia faham daripada ayat tu menunjukkan Nabi ni nak bunuh diri. Ada. Sebab apa? Tension sampai nak bunuh diri. Adakah teruk Nabi sampai tahap tu? Menghina Nabi sampai ke tahap tu? Ini satu. So, pertengahan ni mana? Golongan yang ketiga ni, golongan yang meletakkan Nabi pada kedudukan dan tempat yang sepatutnya. Tu bagi clear yang tu dulu. Jadi Nabi ni di sisi kita, dia ialah Rasulullah. Dia adalah Abdullah. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah hamba daripada hamba-hamba Allah. Dia adalah manusia. Bila dia manusia, ada ketika dia sakit. Dan sebab itu hadis yang dibacakan oleh Sahibus Samahah Mufti kemarin ni menunjukkan kepada kita ketika Nabi nak wafat dia sakit.
Dan tuan-tuan ni, kadang-kadang satu poin yang menarik apa dia? Kita kalau tengok orang bagus mati, salah satu benda yang kita akan tengok, mudah dia mati. Tapi bila kita tengok perkataan Aisyah kata apa? Setelah aku tengok Nabi sakit, teruk nak meninggal dunia, sakaratul maut, Nabi tu beberapa kali pengsan, kan? Aisyah tahulah pasal manusia yang paling mengetahui tentang keadaan Nabi ketika wafat, Aisyah. Kerana Nabi wafat di atas pangkuan dia yang paling tahu. Dia kata Nabi mudah ke teruk? Nabi mati mudah ke teruk? Susah, syiddah. Jadi bukan benda tu satu penghinaan, bukan satu benda nak mempersenda, nak mempeleceh, nak mempelekehkan Nabi, tetapi itu ialah ketetapan Tuhan. Innalil mauti sakarat. Setiap kematian itu adanya kesakitan. Dan sebab tu kalau tuan-tuan tengok Nabi sebelum dia wafat, dia sakit. Sebab itu kita pelik ada orang boleh kata mengamalkan sunnah akan jadi seperti Nabi, sihat, tak pernah sakit. Ui, merepek kerana Nabi manusia, dia sakit. Ada orang kata, ada orang ajak kalau kita baca satu bacaan, orang yang nak buat sihir kat kita, pecah gelas tu. Hebat dia. Ilmu dia hebat, dahsyat. Kita baca satu benda, orang nak sihir kita, pecah gelas tu, pecah pinggan tu. Sedangkan sahabat Yahudi racun, makan, tak tahu. Tak boleh doa tu kat sahabat dengan Nabi, boleh kat mereka. Nabi disihir. Dalam Sahih Bukhari cerita Nabi disihir. Orang buat sihir kat Nabi, kena tak? Kena. Baca dalam Qul a'udzu birabbil falaq, Nabi disihir, kena sihir. Kemudian malaikat turun bagi tahu siapa yang buat. Dia buat macam mana? Dia tanam buat macam mana? Dia ambil rambut Nabi, dia ikat dengan mayang kurma, kemudian dia tanam. Jadi Nabi disihir. Mai dua malaikat duk bersembang di kiri kanan Nabi. Kena apa dengan saudara kita? Dia kena sihir. Siapa yang sihir dia? Nabi dengar. Tuan-tuan, so Aisyah kata, apabila aku tengok Nabi SAW sakit, teruk ketika nak meninggal, wafat, aku rasa tak cemburu. Maksudnya aku tak dengkilah kalau ada orang mati mudah. Kerana apa? Kerana itu bukan tanda kata dia mesti bagus. Bila kita bagusnya dia mati elok, bagusnya dia mati elok, belum tentu. Yang ni kita kena ambil perhatian. Jadi bila kita tengok satu orang mati, kita doakan yang baik. Teruk dia mati, aku tak tahu dosa apalah dia pergi buat. Teruk betul dia mati. Memang mati ni sakit, mati ni teruk. Tak ada orang mati yang tak sakit. Sehingga ada hadis Nabi SAW cerita seorang lelaki daripada Bani Israel. Pada zaman dulu ni Nabi cerita ada seorang lelaki, sekumpulan lelaki Bani Israel lalu ke satu kubur. Mereka semayang, mereka minta Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Hidup. Bani Israel ni banyak benda yang Tuhan tunjuk, mukjizat yang pelik-pelik. Mereka ni macam-macam lah mereka tengok. Hidup mai laki-laki ni. Apa dia kata? Aku ni mati 100 tahun lah. Antara benda yang aku duk rasa sakit lagi, hari aku mati. Sakit aku mati tu, aku duk rasa lagi sampai lah. Pasal tu Nabi kata, inna lil mauti sakarat. Setiap daripada kematian itu adanya kesakitan. Baik, tu mukaddimah kuliah kita pada pagi ini berhubung dengan macam mana kita berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin mukminin. Jadi bila kita tahu kata Nabi ni diikat dengan kita dari sudut apa?
agama. Jadi yang kita nak kena follow Nabi tu apa? Perbuatan yang bersifat sunnah tasyri'iyah, sunnah yang berkaitan dengan agama. Sunnah ni apa sahaja yang Nabi buat, apa sahaja yang disandarkan tu sunnah lah. Semua tu sunnah yang berkaitan dengan Nabi, sunnah. Jadi bila orang kata berkahwin ramai ni sunnah ke tak? Sunnah, pasal Nabi buat. Apa sahaja Nabi buat sunnah. Naik unta sunnah, pasal dia kira Nabi buat dulu. Tak payah duk bahas hak lain tu, kira hak Nabi buat dulu. Apa sahaja yang Nabi buat disandarkan kepada Nabi, perbuatan dia, perkataan dia, semua dianggap sunnah. Ma udhifa ila Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi, itu sunnah. Jadi kalau orang tanya apa, makan kambing sunnah, minum susu sunnah, kan, pakai jubah sunnah, semayang lohok sunnah, semayang sunat sebelum subuh sunnah, puasa bulan Ramadan sunnah. Dia kata puasa Ramadan sunnah, bukan wajib. Yang ni tak ketahuan punca. Sunnah ke wajib? Sunnah ke wajib? Sunnah ke wajib? Wajib kan? Orang Melayu, betul lah wajib. Orang Melayu, antara yang keliru ni Tun Mahathir. Dia keliru tajuk ni. Apa dia? Antara sunnah dengan sunat. Okey. Sebelum saya nak cerita tu, saya nak cerita tuan-tuan. Masuk jawi bagi lelaki ni sunat ke wajib? Masuk jawi. Masa lagi orang KL tanya, masuk jawi apa dia pula? Khatan ni sunat ke wajib? Berkhatan bagi lelaki ni, takkan tuan-tuan duk khilaf lagi. Khatan bagi lelaki, perempuan khilaf. Khatan bagi wanita khilaf, bagi lelaki wajib. Tapi tuan-tuan kata apa? Bersunat. Tapi dia wajib ke sunat? Wajib. Yang saya nak cerita ni apa? Sunnah lain, sunat lain. Sebab itu kita kata puasa Ramadan sunnah, tapi sunnah yang wajib. Semayang sunat sebelum zuhur 2 rakaat sunnah, tapi sunat tak wajib. Bagi faham tu. Sat lagi bila kita kata puasa Ramadan itu sunnah, pelik, aku duk ngaji wajib, dia pergi kata sunat. Dia bukan kata sunat, dia kata sunnah. Sunnah, as-sunnah ialah apa yang apa yang Nabi buat lah, senang. Sunat, sesuatu perbuatan yang kalau kita buat boleh pahala, kalau kita tak buat tak dikira berdosa. Jadi soalan bagi ketahuan, kalau orang tanya, contoh orang tanya, menikah tu sunnah tak? Sunnah. Kalau tak menikah berdosa? Pandai. Bolehlah tu. Sebab itu kena beza. Pasal apa? Sekali lagi orang kata sunnah ni kita buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Yang tu sunat. Kalau kita buat sunnah kita dapat pahala, kalau kita tak buat tak berdosa. Yang tu ta'rif sunat. Hukum 5 tu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang tu hukum 5. Sunnah ni semua kehidupan Nabi tu. Jadi kalau tuan-tuan tanya, bersugi sunnah, wudu sunnah, tutup aurat sunnah, kira semua sunnah kan? Pasal tu kita kata naik unta sunnah, kan? Sunnah. Pakai jubah sunnah. Sebab Nabi buat. Nabi buat. Kalau nak tanya sunnah ke tak, hak tu dulu Nabi buat. Okey. Cuma tuan-tuan, apabila kita rincikan hukum sunnah tu, ada yang
Pasal itu contoh, satu orang dia masuk dalam masjid semayang zuhur. Satu orang dia masuk dalam masjid, dia semayang zuhur, waktu zuhur. Dia tak semayang qabliyah. Dia tak buat sunnah. Dia tak buat sunnah. Dia berdosa? Tak. Lepas tu dia semayang zuhur, kita kata dia buat sunnah. Dia dapat pahala. Tapi kalau satu orang masuk, dia semayang qabliyah zuhur, dia buat sunnah. Tapi dia tak semayang zuhur. Dia masuk-masuk, dia semayang 2 rakaat, dia keluar. Dia tak bersipah, tak semayang zuhur. Dua-dua sunnah. Zuhur pun sunnah, yang ni pun sunnah. Betul tak? Betul tak? Dari satu jawapan tu, sunnah tu betul. Tapi hang tu tenggelam punca. Yang hang buat tu sunat. Yang hang tak buat ni sunnah yang Sebab itu sunnah ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram. Pi pejabat agama minta borang poligami. Pegawai tanya, bini nombor berapa ni? Cik, nombor 8. Wih, takat 4 ni. Tak mengaji. Tak baca dalam sirah. Dia membaca bini Nabi, Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Habibah, Saudah. Tengok, dah 5 dah. Saudah, 5 dah. Siapa dia lagi? Hafsah, 6 dah. Saya ikut Nabi. Betul. Nikah. Tuan-tuan dengar pergi elok. Tahuan ni pagi-pagi ni. Menikah 9 sunnah. Tetapi kedai kopi kawan tu tak mai kelas, jumpa kita. Tajuk apa ni? Menikah 9 sunnah. Aku duk dengar dah lama dah hangpa ni jenis pelik. Tapi tuan-tuan, tak tahulah. Tapi di Perlis ni payah orang nak merepek. Payah orang nak merepek. Pasal apa? Pasal di sini orang diajar tentang Quran, sunnah, dalil. Pasal tu orang yang nak mai penceramah nak mai pun dia sayang. Dia kata, sat lagi aku silap baca hadis palsu, aku baca hadis pok ni kau boleh kira. Sat lagi dia mangkit tanya. Dia dengar pelik sikit, dia kata boleh mana Ada satu cerita. Cerita ni menarik lah. Kau tu lapak lah. Dan aku cerita sekian. Ada satu wanita, dia mari ni cerita, bukan nak angkat kan, nak puji lebih-lebih dak, tapi ni realiti, fakta. Pasal itu kita alhamdulillah di Perlis ni pengajaran, ceramah, kuliah senantiasa tuan-tuan dengar orang kajak kitab, Quran, sunnah, cerita-cerita merepek, mengarut, jenis-jenis pelik-pelik, jenis-jenis keluar tangan kubur. Satu orang Tok Syekh dia pergi kubur Nabi, tangan keluar, tangan Nabi keluar, suar. Ada suar. Lepas tu Tok Syekh tu pun salam dengan Nabi, tangan Nabi suar. Abu Bakar pi, Nabi tak suar. Umar pi, Nabi tak suar. Uthman pi, Nabi tak suar. Tok Syekh dia pi, Nabi suar. Hebat. Lepas tu Tok Syekh tu buat apa? Tok Syekh tu balut tangan tu berapa puluh tahun. Pasal apa? Tak mau bagi hilang bau tangan Nabi. Kita pun tanya, takkanlah hang tak nampak langsung kata burung awak. Dia ambil wuduk macam mana? Pasal tu orang yang jamaah, orang rakyat Perlis, orang yang pergi masjid, orang yang mengaji, diajar berfikir. Bukan jenis pergi telan dengar kan? Tanya, pelik-pelik sikit tanya. Adalah hadis. Takkan salah tanya macam tu, takkan kena tangkap macam tu. Cerita ni, adalah satu orang perempuan. Dia bukanlah Cina, dia satu perempuan Melayu daripada Kuala Lumpur, bawa kereta mai ke Perlis, bertemu dengan mufti.
Bila dia masuk, ringkaskan cerita, dia masuk, dia pergi jumpa mufti. Dia dah ada tu. Rezeki dia lah boleh berjumpa. Dia mai. Dia ni bukan siapa-siapa. Mai bawa kereta daripada KL. Dia nak kahwin. Ada isu wali. Adalah isu wali dia. Dia tak mau jadi, dia tak mau pak dia walikan dia apa semua, dia nak lari pada wali. Adalah masalah dia. Yang menariknya, apa pasal yang dia sampai Perlis ni? Boleh duduk Kuala Lumpur tu. Kerana dia kata, menurut dia lah, dia kata, tapi satu orang nak bohong, bukan ada faedah apa dia nak bohong. Dia kata dia telah tanya kawan-kawan dia di Kuala Lumpur tentang soalan hukum ni. Tapi macam-macam duk bagi. Cuma mereka kata, kalau hang nak tahu bagi kemah sikit, kalau hang nak tahu bagi yakin sikit, kalau hang nak tahu dalil-dalil apa semua hujah-hujah ni, hang pi Perlis. Hang pi tanya mufti ke ataupun hang jumpa. Pasal mereka ni jenis pok dalil. Kira satu sudut kira puji kita. Pok ni dia kira mereka ni dalil ni. Pasal setengah orang dia tak pergi tanya dalil. Dia pi tanya, depa akan cerita dalil-dalil apa semua. Dia kata saya bila dengar lagu tu saya dah start nak main. Pasal saya nak bagi tahu, nak bagi clear, nak bagi confident, nak bagi yakin, nak dengar hujah yang kemas. Dia kata dia main, dia singgah di Kedah. Dia tengok ada satu orang, dia pun try tanya. Dia kata saya ni dah masalah hukum sikit macam ni. Orang awam lah dia tanya orang, mungkin dia tengok macam ni kan. Dia kata kalau nak tahu banyak ke apa, nak tahu hujah-hujah, saya boleh habaq hukum kan. Kalau nak tahu hujah-hujah apa semua, pergi Perlis ya. Dia kata dia jumpa kau tu pun sebut macam depa ni semua. Pasal itu tuan-tuan, alhamdulillah. Bukan saya nak puji, bukan kita nak angkat, tapi kebanyakan yang tuan-tuan tengok, tuan-tuan jangan rasa Perlis saja. Seluruh dunia negara mereka tertarik dengan kuliah-kuliah kita. Bukan kerana kita pandai melawak. Mana ada? Tuan-tuan dengar kita ada melawak? Adalah sikit-sikit tu pun model serta piramidi ya. Mana ada? Model lain lah. Tak tahu kita nak melawak ni. Adalah sikit-sikit kita boleh model piramidi. Kan? Cakap tak tengok orang. Takkan Pak Lebay nak menipu. Adalah 2-3 model tu lah kita dah ulang. Kita tak erti. Tapi orang dengar kuliah kita. Orang ikuti ceramah kita. Kerana fakta dan dalil Quran dan sunnah yang kita ajak tu, orang tertarik, yakin nak beramal. Dan orang kata betul kerana bukan kita, betul kerana dia habaq hak Nabi buat tu. Pasal tu tuan-tuan, kita ni bukan tuan-tuan dengar satu Malaysia dengar, semua orang dengar, semua. Takat yang kita jumpa tak ada lagi saya dulu kan, tak dengar ceramah ustaz, lepas saya dengar saya jadi benci, jadi saya jadi tak. Tapi semua alhamdulillah takat contoh dengar, lepas dengar depa suka dan depa ikut. Hidayah. Bukanlah kita kata kita betul tak. Tapi hak yang kita kata tu ada sandaran dia. Jadi bila kita kata nak ikut Nabi, sunnah dia. Dan siri-siri kita dalam bulan Maulidur Rasul ni semua pergi kempen ke arah tu. Bulan Zikra Ar-Rasul ni kempen pergi tu. Jadi bila kita kata sunnah Nabi yang tuan-tuan kena ikut, sunnah yang berkaitan dengan syariat. Yang berkaitan dengan kehidupan Nabi hak biasa tu, tuan-tuan nak ikut, boleh. Kalau niat nak mencontohi Nabi, tiru Nabi, tuan-tuan dapat pahala di atas cinta Nabi. Tapi tuan-tuan taklah jadi orang kurang sunnah. Kalau tuan-tuan tak pakai jubah, taklah kurang sunnah. Tak makan kambing, taklah kurang sunnah. Sebelum tidur minum susu. Nabi sebelum tidur minum susu. Tuan-tuan jenis tak boleh. Jenis dia panggil lactose intolerant. Jenis perut tak boleh tahan susu, tak minum. Nabi tidur kadang-kadang dia berdengkur. Tuan-tuan tak berdengkur, taklah tak sunnah. Faham? Abang minum susu dah abang? Tak minum, pi minum. Sunnah. Kawan tu jenis minum kopi belum tidur kena kopi nampak? So kita nak kempennya orang ni last lah. Nanti kita buat sendiri. Orang ni tuan-tuan, dia keliru apabila dia duk ikut hak kosmetik tau, kosmetik. Hak muka taklah elok mana, tapi buh bedak mai buh mulut merah sikit pun segak lah. Dia kira hak luar lah.
orang kita ni, saya tak kata salah, saya kata tak boleh, tapi dia lebih ikut hak kosmetik. Dia pergi pakai jubah, pakai rida, pakai serban apa semua. Hak tu sunnah jibiliyah, sunnah ghair tasyri'iyah, sunnah yang Nabi buat sebelum dia jadi Nabi pun. Nabi ni sebelum dia jadi Nabi, dia pakai seluar dengan kemeja. Lepas jumpa Jibril bawa mai jubah, so tukar. Tu catatan lain. Tapi orang kita cuba tengok, dia pulun semangat pepok kurma, pepok kismis, makan kambing, hari-hari nasi Arab sunnah, makan roti Arab pun tak ada roti tu. Tapi metang semayang, metang ibadat, dia tak pulun ikut Nabi. Yang ni pelik. Sedangkan Nabi kempen suruh ikut tang ibadat, bukan kempen suruh ikut tang adat tadi. Boleh. So mukadimah kita dalam bulan Zikra Ar-Rasul, kita nak bagi tuan-tuan duk sebut dah tentang Nabi ni, tapi kita nak kempen lagi kenal Nabi dari sudut hubungan kita agama, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.